134 pegang bawah sekali. Satu tiga empat pegang bawah sekali bagian Faraon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Faraon ini cabang, maknanya pecahan masalah. Ini satu masalah dia kata. Faraon maknanya cabang, cabang masalah. Fiqh ni dia banyak cabang, banyak bahagian-bahagian. Yusannu lil imami an yaskuta fil jahriyati bi qadri qiraatil ma'mum al-Fatihah in alima annahu yaqra'uha fi saqtah kama huwa zahirun wa an yastaghila fi hadhihi saqtah bi du'ain aw qira'atin wa ya aula. Kata dia sunat bagi imam solat jahriyah. Jadi kalau imam tu di semayang boleh baca kuat macam semayang malam ke, semayang maghrib, semayang isyak, semayang subuh, semayang Jumaat, semayang sunat hari raya, semayang sunat hujang, semayang sunat gerhana bulan gerhana matahari, gitu. An yaskuta fil jahriyati, sunat dia diam sesudah membaca Al-Fatihah selama bacaan Fatihah makmumnya. Ini imam kita kena jaga ni. Orang jadi imam dia kena jaga bacaan mana, berapa tepat dalam sembahyang, berapa tepat dalam bacaan sembahyang tu. Tok imam memang syarigi sangat. Bila sampai tepat ni dia berhenti sekejap, diam sekejap, lepas tu dia sambung ayat lain. Tok imam dia kena tahu ni ada 6 tepat. Tok imam kena tahu. Dan kita sama diri pun kena tahu juga tepat mana patut kita berhenti sekejap. Lepas kita buakar sekejap tu, sambung ayat lain tu, kena berhenti sekejap. Masa berhenti tu kita ingat kepada Allah. Itu dia. Sunat bagi imam solat jahriyah, semayang hak boleh baca kuat, semayang isya pada rakaat pertama, rakaat kedua, semayang maghrib rakaat satu yang kedua, pada sembahyang Jumaat rakaat satu yang kedua baca kuat, imam baca kuat. Sunat apa tu? Sesudah membaca Al-Fatihah, sudah baca Al-Fatihah, waladdallin amin, waladdallin amin, waladdallin amin. Bukan begitu. Waladdallin amin. Gitu. Cikgu nida ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Apa tu? Waladdallin. Mari sukun yang lin jangan sejak. Amin. Masih diam tu ingat amin. Ingat pada Allah. Rabbil firli walidayya. Amin. Diam sejak. Diam sejak tu boleh diam sejak, boleh diam dengan baca doa. Lepas tu waladdallin rabbil firli walidayya. Amin. Diam sejak maknanya bukan berarti diam duduk saja je. Boleh juga diam sejak boleh. Waladdallin amin. Boleh juga, tapi tengah tu ada benda tu. Baca doa ke, ingat Tuhan ke. Dalam
mazhab kita, fiqh kita, ghairil maghdubi alaihim waladdallin wa bifirli wali walidayya, ampunkan saja dan ibu bapa saya, amin, terimalah doa saya ni. Itu sakta sekejap. Sakta tu diam sekejap atau baca doa tengah tu. Itu satu tempat. Diam sesudah baca Fatihah. Selama mana? Selama bacaan Fatihah makmum. Tulis itu nombor 1, tulis. Satu tempat tu nombor 1, orang jadi imam sunat sangat dia berhenti sekejap. Allahu akbar kata imam. Allahu akbar kata makmum. Alhamdulillah rabbil alamin baca imam. Makmum dengar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin kata makmum. Kata imam sama. Imam baca alhamdulillah. Kita diam masa itu, jangan baca surah lagi. Setelah kita anggar makmum baca abi waladdallin barulah kita baca surah. Baik. Dah kita nak buat apa duk saja itu? Nak ji? Buat apa saja tu? Tak imam pergi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Serta dua imam makmum. Kita lelak makmum baca alhamdulillah. Kita diam ya. Dah diam tu, duk saja ke itu bah? Tunggu apa? Menganggur bah? Tidak. Bacalah di situ. Doa ke, zikir ke dalam hati kita. Allah. Baca kohor. Di situ tempat kita duduk mengganggu sejak dah. Kita anggap Imam Habib baca waladdallin, dia baru kita baca surah dah. Jadi situ ada sektor situ. Ada setengah kita pakai diam. Ya. Kita tahu imam duk baca, membaca belakang alham tu, kita dengar. Habis tu boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Gitu pula. Jadi maksudnya tok imam kena tahu masa dia dengar makmum baca Fatihah tu, sebab dia tahu dah makmum baca Fatihah kampung dia. Kampung dia kenal lah makmum tu baca Fatihah lepas baca imam Fatihah dah. Jadi imam tadi hendaklah dia baca doa dalam hati lah, mana kau mulut pun tak apa. Allah ya Allah bifirli rabbana atina. Baca kau je. Dia dengar di telinga kita. So tepat tu saktah kita tu maknanya bukan diam saja. Diam saja pun tak apa juga. Kami nak dengar makmum baca Fatihah habis. Tapi sepatutnya kata dia kita bacalah doa. Itu dia satu. Jadi imam baca kuat, imam habis tu kena diam sekejap. Sesudah baca Fatihah diam sekejap. Selama bacaan Fatihah makmum, selama imam baca Fatihah tu, imam kata Ibrahim maghdubi waladdallin amin, kita diam imam ni. Makmum baca, imam diam. Nanti satu tak kena diam. Kena diam makna. Diam tu ada dua. Satu makna diam sungguh, boleh juga. Tapi sepatutnya kita isi masa kosong itu dengan doa. Dengan doa. Tu dia. Doa dalam hati lah. Zikir dah apa? Allah. 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 Nanti Allah. Allah. Nanti. Lagi comel. Allah. 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 Lagi comel. Tu dia. Bila ia tahu makmum tu membaca kuat, kita dengar. Itulah yang zahirnya menurut ulama. Menurut ulama, semua ulama mengatakan lepas imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, diam saja. Ulama kata diam. Beri peluang kepada makmum baca Fatihah sampai habis.
Makmum baca bismillah, auzubillah dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sisi. Maliki yaumiddin. Sampai kaki. Habis aja makmum baca Fatihah, barulah kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Habiskan. Jadi adab semua ini ada pada imam. Imam apa dia panggil itu macam tu? Imam apa dia panggil? Imam kamil maknanya. Bukan kamil uti cana tu. Itu kamil lain. Itu uti cana ni walai peng. Uti cana. Imam kamil maknanya imam yang sempurna sifat. Orang layak jadi imam. Imam sempurna. Hak sunat dibuat juga mana. Hak wajib apa sangat lagi nak buat dah. Imam kamil. Itu satu. Ingatlah. Tapi jangan diam lama. Makmum habis baca kediam lagi, nanti makmum bersungguh apa imam ni. Jadi pandai jaga-jagalah. Itu nombor satu. Jadi ada disiplin imam ni memang kena tahu. Kalau kita tanya kita semayang, berapa tepatkah kita kena saktah dalam semayang pada membaca ayat-ayat dalam Quran. Baca Fatihah, baca surah, baca urut iftitah, baca subhanallah, baca at-tahiyat. Berapa tepat kita sunat iftitah sakta sekejap tu dengan tujuan kita ambil nafas tak? Masa ambil nafas tu, nafas kita naik. Allah. Tu sini. Allah. Nafas naik pada Allah. Nafas turun di sini. Allah, dia ada sini. Nama dia ada sini. Tenanglah hati kita. Ingat kepada kasih, rindu, harmoni, aman, selamat, damai, mesra hati dengan Allah. Allah tu biar mesra hati dengan Allah Ta'ala. Itu semayang orang sufi yang kamil hati dia untuk hal tu. Jadi semayang dia semayang diri lah ni. Dia dah jadi imam macam ni, semayang dia panjang. Orang sufi dia dah semayang sama, dia dah jadi imam, dia tak mahu pasal semayang dia panjang. Cuma dia semayang tu untuk syariat je, ikut imam. Orang semayang malam tu panjang ni, 2-3-4 jam tu dia dah sedar lagi semayang baca Quran. Itu sufi, tak tu? Orang waliullah, ulama-ulama soleh. Itu cara dia. Itu satu. Lepas tu wa baina akhiriha, kata dia, dan sunat diam sejenak sepanjang bacaan subhanallah. Yang baca subhanallah ni diam tu, diam sejak waladdallin amin, diamnya tu waladdallin amin subhanallah. Jangan gitu. Jangan kita salah faham. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin subhanallah. Bukan begitu. Selama mana kita baca subhanallah, selama itu kita berhenti. Kalau ada baca subhanallah, subhanallah waladdallin amin. Kau ada subhanallah tu. Yang baca subhanallah, baca amin apa tu? Ingat baik tu, jangan silap faham tu. So kau dah lama baca subhanallah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kau dah baca waladdallin subhanallah. Sekarang tu kita baca waladdallin, baru sambung amin. Selama tu Yang baca subhanallah, subhanallah masa mana? Kalau silap faham kat berat kita. Apa tak imam pelik-pelik ni waladdallin amin subhanallah. Muncul dia kata subhanallah azim wa bihamdi. Muncul dia kata subhanallah ala lah. Subhanallah. Habis. Jadi kata dia, sunat bagi imam solat jahriyah sembahyang kuat itu, sudah dia baca Fatihah, tu lepas amin tu baca surah. Waladdallin tu diam sekejap. Amin diam sekejap. Jadi 2 kali diam tu dah. Dia dah.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam saja. Amin. Diam saja. Lepas tu baca qul huwallahu ahad dah. Itu dia. Ya, jadi maknanya di sini ada enam tempat kita ada saktah. Habis. Selama bacaan Fatihah makmumnya jika ia tahu, baru makmum itu baca Fatihah juga. Kalau baca Fatihah juga, kita diamlah. Jangan pula kita ni Alhamdulillahirrahmanirrahim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita baca tu, makmum nak baca Fatihah lagi, dengar kita baca lagi, jadi confuse. Biasa dah. Kita diam, makmum dengar, makmum baca, kita baca Wadduha, makmum baca Fatihah, dia dengar kita baca Wadduha lah. Baru ada tertib turning. Kita tegar seorang imam itu bila dia bersolat berjemaah, lepas ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Sama tu. Kita buatlah sikit. Tegur orang kan. Tak apalah dia respon. Tak apalah ustaz dia tu. Dia pun buatlah molek. Siapa sekarang? Kalau setengah imam tu dia marah juga. Setengah imam dia marah. Saya lama dah jadi imam. Lama dah. 10 tahun tak ada orang tegur pun. Pasal ni susah nak bahasa. Sebab bahasa kan. Dah tegur macam tu lah. Anyuk-anyuk lah. Macam apa namanya? Macam apa? Mak jeneng dengan apa ni? Dalam air tu banyak-banyak tu dengan apa dipanggil tahu? Hanyut dengan pelapung-pelapung. Ya? Ya? Si loncai dengan labu-labu dia. Hanyut gitu. Tu. Imam kena jaga ada 4 saktah dalam bacaan. Bila semua jemaah tu. Satu, dia mesti ingat bahawasanya ada tempat dia patut berhenti sekejap. Waladdallin, berhenti, patut amin. Pak amin itu berhenti sekejap, baru baca surah. Itu dia. Jadi pada masa menganggur tu kata dia, pada masa imam baca Fatihah tu, izil matlubu minal iman, yang ditutup juga daripada imam jadi al-istiralu bizikri. Al-istiralu bizikri, hendaklah dia bersibuk-sibuk dengan zikir nanti dia. Bukan saja tu, nanti ingat pada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah. Ingat Allah birahmat kita, Allah sayang kita. Inna nas'aluka ya Allah, ya Allah, aku pohon rahmatmu, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah. Engkau rahmat padaku, engkau sayang padaku. At-Rabbul Alamin, engkau Tuhan segala, engkau jaga segala, engkau jaga hidup aku dan matiku. Masa itu kita isi dalam hati kita dengan doa, supaya dalam sembahyang kita ada isi, penuh dengan isi. Tak ada gelonggar, penuh dengan isi. Pengisian sembahyang tu dengan ingat pada Allah, ingat baik. Jangan dia celah tu kita lupa ingat ke lain. Jadi sembahyang kita jadi bertapung mana. Tahu bertapung? Ada tempat lompang tu, maknanya hati kita tang ke lain, beda ke lain, beralih ke lain, tak ingat pada Allah, Allah tu. Dan jagalah sembahyang kita, sebab sembahyang tu rahmat kepada kita. Rahmat besar sekali ialah ibadat kita, Tuhan timur rahmat. Tak ada rahmat lain dah. Kalau masuk syurga terlepas daripada neraka, itu kerana rahmat Allah Ta'ala bagi kita tu. Kalau kita beramal molek macam mana pun kita kata molek, tapi rahmat Tuhan tak berikan, dia salah, neraka semacam. Ataupun masuk syurga bawah, syurga yang ke-7 yang ke-8 mau ke atas tu. Itu cara dia. Tak boleh syurga Firdaus tu. Pasal apa? Ibadat kita tak dapat rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, kena buat kerana Allah.
Jangan ingat kepada yang lain, jangan ingat kepada diri ni. Barang siapa yang beribadat, ingat kepada amalan dia, ingat pada diri dia, akhirat kelak Tuhan kata, mu gantung diri kamu. Mu gantung kamu, gantung lah. Aku bergantung pada aku. Kalau mu buat semayang ni kerana rahmat aku, bolehlah. Kerana kata Nabi, Tuhan tidak akan memasukkan seorang itu dalam syurga ni sebab amalan dia buat, kecuali dia buat tu mendapat restu rahmat Allah. Itulah asalnya dapat syurga dengan rahmat Allah. Beramal, kena beramal pasal perintah Tuhan, hamba Allah. Tapi beramal tu puncak dia, su dia, target dia untuk mendapat rahmat Allah. Rahmat anak tu, bila nak tahu dak rahmat Allah macam mana? Rahmat Allah ni dia ada simptom dia. Ada bukti. Ada tanda kita rasa. Tu dia. Tandanya bila kita sembahyang, kita sebut Allahu Akbar. Ada tidak mari satu ruang dalam hati kita itu, berasa hati kita hadir dengan dia, hati kita berasa harmoni dengan dia, berasa hati kita tu berasa terikat dengan dia, rasa hati kita sejuk, lembut dengan Allah, lembut. Itu alamat Tuhan terima amalan kita. Kerana kita terpesona dengan dia, takluk dengan dia, tak ingat ke lain dah, tak beralih dah, tak pindah ke lain, ke diri saja Allah tadi. Allah dengan mata tunduk. Itu tanda terima. Sebab mana situ kita nak riak tak boleh. Pasal kita ingat ke dia, nak sombong tak boleh. Kerana ingat ke dia, nak rasa aku jadi imam tak boleh. Kerana kita pandu pada Tuhan kita lah yang bagi kita sembahyang. Kerana dia, bukan kerana orang, bukan kerana makmum, bukan kerana pakar, bukan kerana kaya. Itu tanda Tuhan kita terima. Dah tak rahmat lalu lah kita. Pasal sedap lazat tu alamat selalu. Setengah daripada alamat Allah Ta'ala terima amalan kita sekarang ini juga, sebelum akhirat lagi, ialah bila kita beribadat, kita dapat rasa selalu akan nikmat ibadat itu dalam hati kita. Itu anak Tuhan terima akhirat kelak. Inilah buah jadi buah akhirat kelak. Tak lama. Itu dia. Setengah daripada alamat orang tu orang baik. Orang baik, bila dia buat baik, man sarratuhu hasanatuh. Man sarratuhu hasanatuh. Bila seorang tu dia buat kebajikan, dia berzikir, dia sembahyang, dia bersedekah, dia berzakat, berasa lega hati dia tu, dan sebab dia buat kebajikan. Wasa'atu sayi'atu, bila dia buat jahat tu, hati dia berasa tak senang, berasa serabut lah, hati berasa terganggu lah, hati berasa keluh kesah lah, hati berasa tak begitu mesra lah, hati berasa begitu, dia panggil sini kelang kabut hati kita buat kejahatan tadi. Itu alamat kita orang bimbang. Kalau kita buat baik saja je rasa, kalau buat jahat hak tula je, itu alamat orang tak ada iman. Itu alamatnya. Cuba kita hari tinggal sekali semayang, taubat apa kita bersedar-sedar hati tau. Taubat mana? Taubat macam ni sungguh pun tak berhati, kena qada juga mana. Sedangkan kita pada masa keadaan tu darurat kan. Itu dia, tak boleh nak elok dah. Tak ada peluang nak ambil semang sakit, tak ada orang nak tolong. Semayang pun terganggu, sakit sangat, sakit tulang belakang, sakit sangat, sakit tu buat api nakal, air tak boleh, air pun tak boleh duduk sana, nak sembuh dengan apa ni, spray pun tak ada gitu ni. Berasa juga hati, Allah sayangnya rahmat terlepas. Lalu Rasulullah semayang dengan hati, Allah ingat hati.
Senang selalu ingat Allah. Rokok Allah. Tidak sami Allah. Sujud Allah. Duduk bangun Allah. Sujud rokok tidak. At-tahiyat hati ada. Masa akal masih celek, masa hati masih mengingat. Itu orang beriman dengan hati. Biar tak rokok pun ingat hati rokok. Hoi, manis iman orang tu dah. Manis iman dia tu bukan manis gula. Manis mesra dengan Allah. Manis gula tu mari semua. Mari lalat kotor juga dah. Mari hati bersih. Tu cara dia. Tu dia. Habis. Dan kata dia, selama dia makmum tadi, selama makmum diam tadi, apa ni, masa kita diam tadi, selama imam diam tadi, dengar makmum baca Fatihah, kita baca doa. Ndaklah imam terleka mana sibuk, sibuk baca doa. Jadi makmum baca Fatihah, imam dah tunggu makmum habis baca, biar kita sibuk dengan baca doa. Cari doa mana? Doa yang paling sempurna mana? Akhirat boleh, dunia boleh mana? Ya? Ya, betul. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan aku kebajikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebajikan di akhirat. Habisi di tu. Kebajikan dunia hak molek atas dia, mintalah. Kebajikan di akhirat, mintalah. Itulah cukup lengkap doa Quran. Itu doa Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim pada masa di Tawaf. Nabi Ibrahim AS tanya Nabi ya, tanya atas. Masih di Tawaf tu sampai ke apa ni, dekat dengan punju-punju Yaman, sampai ke Hajar Aswad tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim AS. Itu dia. Jadi masa imam baca Fatihah, imam diam, kita baca Rabbana, ya Allah, beri kebajikan dunia, beri kebajikan aku di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Itu dia. Baca Quran hati ya. Berjuru orang zaman dulu. Orang zaman dulu semuanya berjuru. Terbit saja dari masjid balik ke rumah dia, berzikir subhanallah, 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 berzikir. Orang zaman dulu. Orang buta sendiri pun dah malam subuh tu, orang tak ada kan. Kalau saya ada piping, dipasang tali, Suruh pasang tali tiang rumah dia dengan tiang masjid depan tu. Jadi bila malam dia ikut tali lah. Dan tali dia baca Yasin. Yasin, Yasin, Yasin. Wal-Quran. Sampai tamat ingat mulut. Orang zaman dulu. Kalau tuan kata betul zaman dulu, dia tak kerja lah. Itu sibuk lah. Nak orang korporat kan. Esok pun nak masyarakat tu, malam ni penipal dia dah. Korporat kan. Nak cari piti banyak tu. Zaman tu betul lah. Tidak begitu. Tak mesti begitu. Kita sembahyang bukan lama dah. Habis tinggi 30 minit. Habis tinggi. Habis rekas 5 minit tau. Tu. Habis sembahyang 5 minit tu panjang. 10 minit sembahyang. Penuh isi dalam tu dah. Dengan maknanya, dari kemahnya, dengan emosi, dengan perasaan, dengan zuk, dengan feeling kita, dengan taste kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah Rahman Rahim. Malik yaumiddin, ingat akhirat. Ia akan nak berdoa ke aku sembah. Tak tu. Bagi hati kita. Tapi kena mahir lah benda gitu kan. Kena mahir perjalanan batin tu. Itu dia. Itu je lah. Dan wa baina akhiriha wa takbirur ruku'. Dan akhir surah dengan takbir ruku'. Ni nombor 3 dah. Takbir surah akhir ruku' tu bila kita habis surah, misalnya kita baca Alham, lepas tu kita baca surah.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nak tahu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, akhir sekali wa lam yakul lahu kufuwan ahad, berhenti sejak. Rakaat. Jangan Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sembahyang sah tapi tidak ada fadilah. Pasal apa? Rakaat tu dia ada intidah dah. Dia tak maninah dah. Rakaat tu tak tu. Bila nak sujud tu kenalah nak rakaat tu misalnya. Ni baca surah Al-Ham, baca surah dia pun nak rakaat. Lepas baca surah tu walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti sekejap rakaat. Subhanallahil azimi wa bihamdi. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ya Allah, aku rakaat kerana-Mu. Aku masih amal kerana-Mu. Selamat aku kerana-Mu. Kita bisik hati kita munajat dengan Allah kan. Allahumma laka raka'tu, ya Allah aku rakaat kerana-Mu. Wa bika amantu, dengan Kau aku berasa aman. Wa bika aslamtu, dengan Kau aku serah diri. Khusyuk padaku. Syamik kepada Kamu, serah padamu. Jadi hati kita ada main di situ, hati kita lembut, tenang, rasa Allah situ. Gitu dia. Sebab tu disuruh kita berhenti sekejap. Yang ketiga pula, wa baina taharrumi wa du'a al-fitah. Dan lepas daripada takbiratul ihram dan doa iftitah, kita semayang kan, kita takbiratul ihram, Allahu akbar, sini jatuh akbar sini, Allahu akbar jatuh sini, dah di belah kiri, berhenti saja Allah akbar, baru lagi baca Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsiran hingga akhir. Jangan kita Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsiran. Tak boleh hal tu, tak boleh maju, tak boleh fadilah, tak boleh pahala. Fadilah tak boleh, pangkat tak naik, status tak tinggi, kerana kita sambung itu. Sebab Allah akbar lain, Allah akbar kabirah lain lah. Dia ada stesen. Allahu akbar stesen satu, Allah akbar kabirah stesen yang kedua, alhamdulillah stesen yang ketiga, berhenti kejap, surah stesen keempat. Tak tu. Lepas tu kita rokok stesen yang kelima. Stesen ni kena berhenti, transit saja. Pasal tengah transit tu kita nak hati kita apa dia panggil, urush, naik mi'raj pada Allah Ta'ala. Ingat nafas kita, Allah naik, Allahu akbar, Allah akbar kan, rokok lah. Tu dia, tu cara dia. Wa bainahu wa bainat ta'awuzi, dan di antara doa iftitah dengan baca auzubillah. Mula-mula kita baca Alham. Alham pula. Mula-mula kita takbir semayang, Allahu akbar, berhenti sekejap, saktah. Barulah kita masuk sesi yang kedua, transit sekejap dia, Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallah. Ada se lagi, tak nak katalah. Dibaca gini, Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallah. Tak kena tu, panjang apa? Tanwin jumpa dengan apa? Wa idgham ma'lunah. Tak tu, dengunglah. Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa ashiya. Itu yang maklum kan? Tak tahu. Ni dia baca Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallah. Dok gani setara no. Mak mana? Pasal apa? Dia belajar tidak talaki untuk guru. Tak belajar dengan guru Quran. Tu jadi gitu. Dia ikut masa kecil dulu, masa mengaji sekolah ya. Kena derang situ, maknanya dengung lah. Jadi lepas kita Allahu akbar tu berhenti sekejap. Lepas tu kita bacalah
Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Berhenti saja. Dah. Lepas tu tiba a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti saja. Barulah baca alhamdulillahirabbil alamin hingga akhir. Boleh faham tak? Itu dia punya order dia, tertib dia, mualak dia, step by step, selangkah demi selangkah. Ada stesen ni, stesen 1, stesen 2, sampai kepada 6 stesen sini ada. Itu cara dia. Kena jaga adat. Adat tu cakap Arab, orang putih panggil disiplin. Peraturan adat tu cakap Arab, disiplin cakap putih. Melayu panggil peraturan lah. Itu dia. Habis. Kemudian kata dia lagi, wa bainahu wa bainal basmalah, dan di antara auzubillah dengan bismillah. Jadi kita nak baca lepas wajah tu kita nak baca alham tu, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Tutup mulut lah ming tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah makni lalu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti saja. Ar-Rahman, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ini berhenti juga. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti saja. Lepas tu baca alhamdulillahirabbil alamin. Buka mulut. Ar-Rahmanirrahim. Tutup mulut mim. Maliki yaumiddin. Buka mulut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buka mulut nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tutup mulut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buka mulut. Buka. Tutup. Ya, an'am jangan. Yang baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan itu siratal ladzina an'amta. Izah halqi kan? Nun jumpa dengan ayat. Alif rin kha'i ha an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sukun. Emak lazim kalimah sakal. Tu. Kemudian antara wa sunnah ayatun fa aktsar. Dan sunnah kita baca ayat tu satu ayat hingga lebih. Dan sunnah membaca satu ayat lepas Fatihah lah ni. Satu ayat fa aksara atau lebih sesudah Fatihah. Lepas baca Fatihah tu kita baca satu ayat. Tak apa satu ayat. Pendek aja ayat. Satu ayat aja. Satu ayat mana satu kumpulan kalimah-kalimah yang menjadi satu ayat yang bermakna. Ja'al makna. Ayat itu ada 2, 3, 4 perkataan tapi ada makna dalam tu. Ayat apa? Hak mudah kita ingat. Qul huwallahu ahad. Lepas tu kita wakuk lalu lah. Pasal apa buat gitu? Pasal pendek sangat tu. Ada masalah, cari masalah tu. Anak nangislah buah. Cucu nangislah buah. Wah, dia jatuh lah buah. Buah zaman dulu pakai kain tu. Wah, takkanlah doktor sembang kan mati ya. Hindu ni tak masuk oksigen. Cepatlah. Allahu akbar. Tapi yang molek baca 3 ayat. 3 ayat molek.
Ayat pendek sekali wal asri, surah pendek wal asri ya, pendek wal asri. Itu dia. Jadi sunat membaca satu ayat atau lebih sesudah baca Fatihah, umpamanya membaca 3 ayat lepas Fatihah. Kalau nak baca panjang boleh, dengan syarat tempat itu tempat yang terpecih daripada orang ramai. Masjid itu masjid orang kampung kita saja, tak ada orang lain dah masuk. Masjid ni tak boleh ni, pasal orang lain ramai masuk. Orang nak pergi belayar, yang baca panjang tu sebab bah nak tolong tu, hati dia gogak-gogak hati. Takut panjang kan. Makmum imam yang tak pandai tu baca panjang-panjang tu. Kalau masjid itu makmun mahsurina, makmum yang terbatas bilangannya. Kata kampung tu kampung darat lah sikit, maknanya ada masjid bilangan orang kampung tu kata 50 orang aje. Dah? Maknanya baca panjang tak apalah, dengan syarat mereka ni redha kita baca panjang. Mana tahu dia redha? Mana tahu Haji Imam ni baca surah panjang-panjang, mana tahu dia redha? Orang kampung tu semua sekali masing-masing satu belakang, masjid lain tak ada. Tapi kita baca panjang tu makmum tu redha. Boleh kita panjang-panjang baca. Mana tahu kita dia redha kita? Cuba jawab. Haji mana? Mana tahu? Mana tahu makmum redha kita baca panjang? Betul lah tu. Kadang-kadang lah. Oh iyalah. Ya. Betul lah tu, memang tu. Tanya imam, kita tanya makmum. Betul dah tu, betul Haji Mak betul. Haji Mak ni betul. Tapi selagi dia third method. Cara yang ketiga, mana tahu makmum kampung kita tu dia redha kita baca panjang-panjang surah tu. Buat mana? Ambo mudah jawab tu, simple je, mudah je. Nak tahu macam mana? Jawabnya ialah selama Haji Mak jadi imam di kampung tu 10 tahun, 5 tahun tak pernah orang protes. Nampak tak? Tak punya protes. Tahu protes? Orang tak berhati baca panjang, tak punya suara. Diam je. Kalau ada orang protes dengar, ataupun kita tahu tanya orang tak setuju tu, kita baca panjang retek, pendek retek. Tahu retek? Kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Ikut situasi keadaan tu. Tu cara dia. Jadi kalau lah ambil 3 ayat aja dah. 3 ayat. Baca wal asri tu. Kalau keadaan nak segera. Nak segera. Habis. Wa yusannu liman qara'aha min athna'i suratin al-basmalatu, nassu alaihi Syafi'i. Bagi yang mulai membaca dari tengah surah, sunat membaca basmalah. Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Demikian ketetapan nas Imam Syafi'i dalam kitab dia kitab al-Ummah. Siapa pandai buat huraian ni? Tafsir yang Imam Syafi'i kata ni. Cuba. Siapa dia boleh buat tafsir apa kehendak Imam Syafi'i kata gini? Dia kata macam mana? Dia kata dalam bahasa Malaysia kita, sunat membaca bagi orang yang memulai membaca dari tengah surah, sunat kata dia membaca basmalah juga. Demikian ketetapan Imam Syafi'i kita radhiyallahu anhu. Apa maksud dia nak? Cuba volunteer sukarela cuba jawab. Macam mana masalah ni?
Macam ni masalah ni? Cuba jawab. Barangkali kalau kita buat gini gempar orang kita. Dia panggil culture shock. Culture shock ni budaya kita jadi apa ni, dedakkan budaya. Tak pernah kita buat. Bila kita buat tu budaya kita berasa tergugat, tersentuh. Mana tu imam tu tengah surah baca bismillah juga. Dah. Imam Syafi'i kata kita baca bismillah depan surah dah apalah sama dah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Bismillah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana. Dah. Bismillah. Ini tengah surah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Boleh dia baca bismillah tengah tu? Bisa beginilah. Haji Imam semayang jadi imam. Allahu Akbar. Semasa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Apa kata orang? Cuba hurah kalau berani. Kalau berani bukan nak bergocok dok ni. Tengok. Kita reverse balik. Tok Imam, kita lah Tok Imam dah. Bila kita baca surah awal tu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim dah. Betul dah? Betul lah. Adakah tidak sebelum kita baca surah, sebelum baca Al-Ham, sebelum baca Fatihah, sunat kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim? Tidak. Misalnya kita tengah semayang tu, alhamdulillah alamin, kita nak baca wal 'asri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Ada kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim? Tidak. Sebelum kita baca Fatihah, sunat kita bismillah, auzubillah dah. Lepas tu bismillah, lepas tu alham. Ada kita baca auzubillah minasyaitonir rajim, bismillah, alhamdulillah. Auzubillah dia kita baca belum Fatihah, belum baca bismillah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat. Sama kuat mari. Ada tak memang kita bismillahirrahmanirrahim? Ada tak? Kau ada tak? Siapa jadi imam? Dosa malu lah. Quran beritahu mengapa tak baca. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Quran kata kan? Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Bila kamu baca Al-Quran, bismillah tu Quran. Mengapa kamu tidak baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim? Tak apalah tu. Siapa tak baca? Jadi Tok Imam, kita juga kena ambil kira. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kau lah. Kalau kuat tu Imam, Bismillahirrahmanirrahim. Kena baca. Itulah kita nak apa. Tapi hak ni tengah surah ni, Imam Syafi'i kata boleh baca.
Cuba baca sekali nak tengok huru-hara orang. Tok Imam orang kau Quran dia tahu baca. Pasal apa Tok Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim fi wasal kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ghairi apa ni? Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ni baca surah ni ya. Lepas baca Al-Hamd tu baca surah. Surah tengah tu kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim fi qulubihim. Bismillahirrahmanirrahim fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pas mayang tu tak imam. Siapa suruh baca bismillah tengah surah tu? Nak jawab kan ni? Jawablah. Ana belajar dengan Ustaz Ambok lagi tak ni ada. Ustaz Ambok dah tahu juga Imam Syafi'i kata. Mana bijak Ustaz Ambok dengan Imam Syafi'i? Memang bijak Imam Syafi'i. Mana bijak entah dengan Imam Syafi'i? Marah lalu dah. Ini sunat saja bukan wajib kata. Tak baca pun tak apa, jawab dengan diplomasi. Tak tahu. Tegur ni ikhlas dah bagi dia. Dia marah, diplomasi tak apalah. Sudah. Itu jawabnya, marahnya marah orang dah. Dia marah pula kita. Tak ada. Jadi orang macam tu memang tak layak jadi imam lah, musang ya. Orang musang tak boleh. Orang musang ni dia tunjuk arrogant dia. Oregon dia mana sombong dia ada. Orang musang ni dia tunjuk orang putih panggil Oregon dia besar diri. Orang macam tu tak layak. Dia tahu warok tahu warok tu hilang sifat jadi imam dah. Orang jadi imam orang warok, orang ikhlas, orang qawi, orang tua, orang ada suara dah orang cantik dan sebagainya. Orang ada sifat kesmati hebat. Ni tak hebat macam tu musang tau. Marah orang. Nama Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i kata gitu. Ni kita ni kata ni kita, bukan kita Imam Syafi'i ni, kita apa ni Al-Malibari, Zaini Al-Malibari. Saya ni kita lain, kita Imam Syafi'i. Ambil kita dia 5 juzuk ada ni kita tu. Rumah saya pun ada kita. Baca ada surah situ dia kata. Ini sunat kita kata dah, bukan wajib nak baca. Tak apa tak baca tak apa. Tu cara dia. Tu jelas habis. Wa yahsulu aslu sunnati bi takrir suratin wa fil rak'ataini wa bi ayati in lam yatfarha wa bi qira'atil basmalah la kusadiha allati hiya awal Fatihah. Cukup sebagai kesunatan di sini dengan mengulangi sebuah ayat pada 2 rakaat. Kalau kita tak ingat surah saja, kita boleh baca 2 surah yang sama. Surah yang sama. Rakaat pertama lepas Al-Hamd qul huwallah. Rakaat kedua lepas apa ni Al-Hamd tu qul huwallah, boleh baca gitu tak apa. Kita ingat saja. Sesurah aja, murah aja. Qul huwallah tadi boleh kita baca rakaat pertama lepas Fatihah dan rakaat kedua. Itu cara dia. Ya tu nota dia. Tolong bagi. Cukup sebagai kesunatan di sini dengan mengulangi sebuah surah pada 2 rakaat. Tak apa. Ya tak apa. Ya. Cukup sebagai kesunatan. Sunat mana? Sunat mana? Kalau kita buat boleh pahala, kalau tinggal tak apa-apa. Bukan jadi makruh, bukan jadi haram. Cukup sebagai sunatan di sini dengan mengulangi sebuah surah, satu surah saja kita buat dalam 2 rakaat. Lepas Al-Hamd yang pertama, rakaat pertama baca qul huwallah. Rakaat kedua baca Al-Hamd tu, lepas tu baca qul huwallah. Tak apalah. Kerana kita ingat surah lain, surah Fatihah, surah qul huwallah saja kita ingat. Lagi bila tidak hafal yang lain. Kerana surah lain kita dah hafal, dah ingat, dah hafal. Itu juga.
Dan dengan membaca basmalah dengan maksud bukan sebagai ayat pertama surah Al-Fatihah. Betul juga kita ulang baca basmalah tu. Tak apa-apa. Kita sambung balik. Tengok nota ya. Nota ini berhubung dengan apa ni? Baca Fatihah. Cuba tengok. Surah Fatihah tersusun daripada 7 ayat. Tak ikut ya? Ha? Habis tak? Ha? 35. Habis tak? Kita ada minggu depan. Tak cukup. Kita ada balik ya. Minggu depan kita putus setiap balik. Ini kita nak tahqiq masalah. Surah Fatihah tersusun daripada 7 ayat. 7 ayat. Surah Fatihah mengandungi 7 ayat sahaja seperti yang tertera berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat yang pertama. Waqaf situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Waqaf. Ar-Rahmanirrahim. Waqaf. Waqaf ni berhenti sekejap. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan baca mus. Ihdinas siratal mustaqim. Orang baca mus. Sok bunyi. Sing. Mus. Bukan mus. Ihdinas surat. Sok tak apa. Si tu. Ihdinas siratal mus. Bukan mus. Sing. Sing. Senyum. Mus. Senyum. Sing. Mus. Bukan mus. Tu sok. Ihdinas siratal mustaqim. Mus. Ihdinas siratal mustaqim. Tu sok. Ihdinas siratal senyum lah. Mus. Tu bukan tu sofi tu shim sa mus. Yang baca ihdinas siratal mustaqim. Mus sok jangan. Mustaqim. Mus. Bukan mush tu sim besar tu sofi bersembur mulut tu shim besar. Mus. Mustaqim. Mus. Senyum. Mus. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Isba' mana? Isba'. Dallin tu harakat mana isba'? Isba' tu maknanya kenyang. Kalau makan kenyang, kamu makan dah tak? Nah harakat tu dia panggil 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat boleh. Yang masyhurnya 6 harakat. Tapi kalau nafas pendek 2 harakat. Waladdallin. Lin tu mana mak dia sukun. Dal tu mak lazim kalimi muthaqqal 6 harakat. Lin mak adik li sukun. Itu dia. Jadi waladdallin. Dal tu lin tu kita buat sini dalam ilmu tajwid dia kata dallin. Waladdall. Nah harakat isba' nama ni. Alif shim ba'ain alif. Isba' mana kenyang. Kenyang makni bila waladdall habis harakat jangan tambah. Kau tambah salah lalu. Kalau makan lebih daripada itu mutah lalu. Tak jadi. Isba' dengan 6 harakat 3 alif. Waladdall. Nah, alif. Waladdallin. Itu 5 harakat. Isba' 6 harakat, jangan lebih daripada 6 harakat. Jadi lebih dia kenyang. Jawabnya tak betul. 6 harakat wajib. Kalau tak boleh 4 harakat. Kalau tak boleh 2 harakat. Kalau tak ada harakat lalu bukan mak, itu tak usah mayang. Cedera makna.
Jadi di antara ihdinas siratal mustaqim tu dah surah nak ihdinas siratal mustaqim tu ayat yang ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini jaga baik ya. Dikata sini wakaf. Wa hadza sarihun nassun sarihun rawi Syafi'i. Inilah bacaan yang soreh keterangan Imam Syafi'i kata inilah baca Fatihah sehari ini. 7 ayat, 7 waqah di stesen. Itu dia. Seperkara tentang bacaan ayat 7 surah Al-Fatihah. Mengenai ayat 7 surah Al-Fatihah, iaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hendaklah kita perhatikan. Berarti mulai ya. Jaga baik. Dalam kitab fiqh Fathul Mu'in, hak kita baca dia ni kitab fiqh ni. Adilah ni. Ana sebut adilah ni. Dalam kitab fiqh Fathul Mu'in yang kita pelajari menaskan yang aula hendaklah pembaca Fatihah dalam solat itu tidak wakaf selepas membaca an'amta 'alaihim. Jaga. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan wakaf situ. Ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan wakaf situ. Kena sambung, continue. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ambil balik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu bacaan. Satu bacaan lagi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Waqaf situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Situ duduk. Bacaan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu menurut hukum tajwid. Kalau kita berhenti di atas ini ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, ambil balik siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ambil balik surah tu. Dua ajuh dibaca. Waladdallin. Boleh bol. Tak boleh ha? Tak boleh ha? Gigi dia gongok. Gigi dia gongok tubik angin ha? Bola bola kan bola tu tendang tu. Jadi tak boleh. Jadi imam macam tu dia kena jaga sikit. Ada dua ya. Jadi sekarang kalau ikut ahli qiraat mana? Qari Quran lah. Ya. Qari Quran dia jadi imam, dia orang tua nafas pendek. Macam mana nafas pendek orang tua? Anak wakaf situ. Macam mana anak tidak balik? Gini. Tengok ah. Bukan tengok, dengar. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dah buat apa dah? Nak sambung lagi dia. Ambil balik. Bukan ambil ihdina, ambil sirat.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rahmat tu kan, ada transit situ sekejap, berhenti sekejap tu. Tapi jangan baca gini, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak boleh lah tu. Ambil balik, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang nampak panjang tak apa cikgu. Orang nampak panjang ha? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak apa. Orang muda lah. Tak apa. Jadi di sini ada rahmatnya. Boleh session macam tu. Tapi kalau ikut hukum fiqh, fiqh lah ni. Ini rahmatnya. Hukum fiqh dia boleh ibtidak ghairil maghdub. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti. Sambung. Ghairil maghdubi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh fiqh kata. Itulah makna selagi kita banyak baca kitab dan banyak kita guru, lagi rahmat kita semayang, lagi rahmat kita bayar kuat. Kita reti stesen mana kita wakaf, stesen mana kita tidak bacaan tadi. Itu dia. Dan dia boleh belaka tak? Yang mengatakan boleh ibtidak dengan ghairil maghdubi alaihim, lagi tak fiqh ni ada. Lagi tak ni dipanggil ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ibtidak dengan, mula dengan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lagi tak ni ada. Dua aja boleh baca. Itu dia. Itu memang tahqiq benda gitu. Kalau ada qauri itu dia intirak, pasal apa yang berarti ghairil maghdubi 'alaihim? Pasal apa berarti ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim? Lepas tu sambung ghairil maghdubi 'alaihim, sambung. Pasal apa begitu? Ahli fiqh mengatakan boleh. Tak cedera makna. Tambah pula nafas tu orang tua tak? Tak boleh panjang tak? Boleh lah, tak apa. Jadi hal ni tak perlu kita petikar kan? Ada situasi boleh kita buat demikian. Itu cara dia. Tengok muka surat apa ni? Muka surat helai yang ketiga, yang keempat. Tengok muka surat keempat. Membaca Fatihah, ingat baik ni ya. Ini munajat dengan Tuhan ni. Membaca Fatihah dalam semayang tu munajat kita dengan Allah Ta'ala. Kita bercakap dengan Tuhan ni dalam semayang tu. Tuhan dengar, dia rekod di Lauh Mahfuz tu. Munajat satu kalimah perkataan daripada bahasa Arab. Artinya suatu cara khusus atau pendekatan mendekatkan hati dengan Allah dengan cara berdoa. Ihdinas siratal mustaqim tu doa. Ya Allah, tunjuk ke kami jalan yang benar. Jalan mananya? Jalan nabi-nabi. Jalan bukan sesat. Dengan cara berdoa dalam Fatihah tadi, berzikir dan lainnya seperti banyak dihuraikan dalam tasawuf sunni al-sunnah wal jamaah. Dalam hadis Nabi SAW ada meriwayatkan bahawa baginda bersabda, al-musalli yunaji rabbahu. Al-musalli yunadi rabbahu. Artinya orang semayang itu orang munajat dengan Tuhan. Orang semayang tu mana orang yang berkata-kata dengan Allah. Dia kata begini, Allah kata begini. Dia kata begitu, Allah jawab begitu.
Itu munajat dia panggil. Tengok dia kata. Al-Fatihah suatu munajat kepada Allah semasa kita membaca Fatihah dalam sembahyang. Dalam hadis Sunan Ibnu Majah. Dalam hadis Sunan Ibnu Majah dan An-Nasa'i, bagi berkata An-Nasa'i tentang al-hadis al-Qudsiyah, ada menyatakan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Abu Hurairah ni ialah khodam Nabi. Belah-belah tahun dia khodam Nabi. Di mana Nabi pergi, dia pergi. Nabi musafir, dia pergi. Nabi puasa, dia pergi. Nabi perang, dia pergi. Dia duduk depan sekali dengan Nabi perang. Ni orang supi dia. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, berkata, iaitulah hadis kursi. Allah Ta'ala berkata, yaqulu azza wa jalla qasamtu baini wa baina abdi nisfaini. Makna dia, Allah kata, aku bagikan semayangmu tu antara aku dan hamba aku dua bagi. Mu semayang, mu ingat aku. Aku ingat, mu semayang. Mu baca Alham, aku jawab. Mu baca Ar-Rahman, aku jawab. Ni dua bagi tu. Jadi Tuhan kata, fa iza qala bismillahirrahmanirrahim. Bila kita baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, Tuhan kata apa? Majjadani abdi. Hamba sudah mengagungkan aku. Ingat puji kepada aku. Itu makna dia. Terjemahan ni saya buat semula dah. Tak apa ni. Wa iza qala, bila kita kata alhamdulillahi rabbil alamin, makna puji itu kepada Allah yang mutarbi alam. Aku puji kepada-Mu Allah yang mutarbi alam. Qala Allah, Tuhan jawab, majjadani abdi. Hamba aku sudah memuji pada aku. Tuhan jawab. Orang beriman dia terasa benar. Bila dia berhenti alhamdulillah rabbil alamin, dia berhenti, berhasil, mari sini. Allah puji. Aku puji. Allah puji hamba-Nya. Itu dia. Wa iza qala ar-rahmanur rahim, Rahmanur Rahim, Tuhan tu pemurah lagi penyayang. Tuhan jawab, asna ala ayya abdi, telah memuji kepada aku oleh hamba-Ku. Aku bersifat Rahman Rahim, kesayang pada hamba yang agama Islam di dunia dan akhirat tu. Maliki yaumiddin. Dah baca, kita baca. Kita kata Maliki yaumiddin, kamulah ya Allah yang memerintah hari kiamat. Tuhan jawab, fawada ilayya abdi, hamba-Ku serah diri pada aku, ingat pada aku, redha dengan aku dengan kiamat kelak. Huru-hara semuanya aku kenakan atas manusia, tapi orang ini aku pelihara. Orang ini aku pelihara. Orang mana? Orang semayang. Tu pasal dia serah pada aku. Dia ingat ke lain dah. Nak semua berhala, dia nak semua berhala. Semayang kena orang, dia semayang bukan kena orang, kena Allah. Serah ke Tuhan lah. Itu dia. Kemudian bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kepada Engkau-lah kami beribadat, kepada Engkau-lah kami pertolongan. Kalau Allah, Tuhan jawab, hadza baini wa baina abdi. Bila mu sebut mengaku mu semua ibadat pada aku, mu tak tolong pada aku, inilah jurang antara aku dengan mu. Jurang ni mana? Dapat dirapatkan. Ialah mu ingat mu hamba, aku ingat sebagai hamba aku, dan mu tak tolong, aku yang berpertolongan pada kamu. Kiamat kelak. Selamat lah kita. Kita minta tolong, dia tolong lah. Itu dia. Jadi makna sini haza baini wa baina abdi, inilah dia
sempadan atas aku dengan hamba aku ialah mana sempadannya? Sebab dia sembah pada aku, semayang pada aku, kerana aku dia buat dan minta tolong pada aku. Tak ingat lain dah, sebab lain dah. Ini sempadan aku dengan dia dekat sangat. Tak ada jarak, tak ada jauh, tak ada lapang, tak ada space, tak ada tahan, dekat sangat. Pasal dekat sangat tu, tak ingat ke masa, tak ingat ke jarak, dekat sangat kat keluar tu. Itu dia. Bila kita kata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, beri petunjuk ke kami jalan yang betul, jalan yang kau telah berikan nikmat pada nabi-nabi dulu, bukan jalan kemerki dan bukan yang sesat. Tuhan jawab, faqala, kata Tuhan, haza li abdi wal abdi ma sa'ala. Inilah hamba aku nak, aku beri apa dia nak. Dia nak apa? Dapat petunjuk atas bumi dia ni, ada pegangannya atas dunia, ada dasar hidupnya, pegang pada agama Allah, pegang pada agama nabi-nabi zaman dulu. Ada siapa Nabi Muhammad SAW, pegang jalan tu lah, bukan jalan sesat, bukan jalan Tuhan mereka. Inilah jalan aku. Tuhan kata, beri pada kita. Dan sebab kita baca faham ni, kita buat dasar dah. Hidup kita ialah kerana nak kembali kepada Allah dan akhirat kelak. Ini cara dia. Itu cara dia. Itu dia. Itu jelas. Ada apa-apa soalan? Ya. Sunat berhenti. Ya. Itu abang kata, itulah makna dari segi adab tu tak berapa itulah. Sebab konten berlainan, subjek berlainan. Ar-Rahman satu konten, satu bahagian, Malik Yawmiddin bahagian lain pula, petok lain pula. Hak ni Al-Alamin, petok kita puji pada Allah. Allah mana? Rabbil Alamin, Tuhan tarbiyah sekalian alam. Dia bela alam kita ni, dia bela pokok naik, ikan di laut dan sebagainya, turun hujan, pokok tumbuh, hati kita senang, ada rezeki dan sebagainya. Itu Rabbil Alamin tu. Itu di tarbiyah kita waktu psikologi tu. Ar-Rahman itu bi rahmat kita. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, rahmatnya Allah. Semayang aku kerana kasih padamu, rada denganmu. Rahmat situ ada. Sebab tu kita kena gabungkan semayang tu antara zahir dengan batin, antara eksternal dan internal. Kita internalizekan hati kita ni. Bila kita sebut Allah tu, ada jazbah hati kita, ingat pada dia tu, sampai kita terpesona dengan dia, kasih dengan dia, tenang dengan dia, sejuk hati dengan dia, sejuk hati dengan dia. Itu mana kasih. Jangan kita pakai follow aja. Bismillahirrahmanirrahim, kuat tu kan, tak apalah kuat tu, suara naik. Dalam hati tak ada bismillah. Nama Allah, bismillah, dengan nama Allah kan, dengan nama Allah. Ada dua bahasa. Allah pada nama, sebut Allah, Allah, Allah. Allah pada hakikatnya, dulu sebut nama, rasa hati kita terpaut dengan dia, ada attract dengan dia, attraction dengan dia, ada contact dengan dia. Tu kita nak bila sebut bismillah, tenang, Ar-Rahman tenang, Ar-Rahim tenang. Itu kena. Jadi semayang kita jadi penawar. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran tu untuk syifa, penawar dan rahmat jiwa kepada orang yang beriman, supaya jiwa mereka itu tidak kelam kabut dan keluh kesah. Sebab itu Nabi Nabi tengok, belum sembahyang lagi dah, belum takbir, ya Bilal arihna bisalah, ya Bilal, Allah istirahatnya jiwa kita, rehatnya hati kita, ya Bilal, qum, bangun Bilal, bang. Satu, mana pekat ada begini, pada pekat semayang tu ada dah emosi dia, perasaan dia, ruh hati dia ni
naik dah Tuhan tu kan, tenang hati dengan Tuhan tu, rasa dah arihna, mana Allah kau rehatnya, istirahatnya jiwa aku tu dengan sebab semayang tu. Belum semayang lagi, rehat dah hati dia, tenang dah hati dengan dia. Iman kuat, no iman memancar dalam otak dia, dalam hati dia, dan dalam emosi dia, dalam nafsu dia. Satu ketika Nabi susah hati. Orang macam Nabi tu banyak dugaan. Orang kafir musyrikin nak bunuh kan, beri racun dan sebagainya kan. Dalam hadis dia sebut wa iza hazabahu syai'un faza'ila solah. Bila Nabi rasa terganggu emosi dia, perasaan dia, jiwa dia, hati dia akan terganggu, cepat-cepat dia pergi semayang. Allahu Akbar. Hilang penyakit keluksa tu. Ada surah, apa nama surah tu? Kulikul insanu halu'a tu. Wa zaman susaru jaza' wa zaman illa musallin ala yufi salih khashi'un. Ayat tu lah. Ayat psikologi semayang di situ duduk. Hati gelisah, dia tenang. Jadi bila seorang tu bila ada gangguan, dia pergi semayang. Allah, mari selalu sini. Selesa hati nak luar, hati nak Allah. Kalau mati Allah lah. Kalau hidup Allah lah. Ibarat gitu. Peranan iman cukup kuat ketika itu. Nabi seperti itu. Itu je contoh pada kita. Itu cara dia. Lalu soalan. Berdadak kita betul Wallahu a'lam.